Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakan-rakan media, dan hari ini berdiri bersama saya Datuk Dr. Aizat dan juga Dr. Nur Hayati, dan saya akan memberikan press statement hari ini. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 20 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih daripada COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 159 kes. Sehingga 23 Mac jam 12.30 hari, terdapat 212 kes terbaru yang dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 1,518 kes. Berdasarkan siasatan awal, daripada 212 kes baru yang dilaporkan hari ini, sebanyak 123 kes adalah berkaitan dengan kluster Perhimpunan Tabligh di Masjid Jami' Seri Petaling. Sehingga kini seramai 57 kes positif COVID-19 sedang dirawat di Intensive Care Unit ataupun ICU. Daripada jumlah tersebut, 27 kes memerlukan rawatan bantuan pernafasan. Duka cita dimaklumkan sehingga kini terdapat 14 kes kematian baru berkaitan dengan COVID-19 telah dilaporkan. Dan 4 kes yang telah dilaporkan hari ini ialah kes kematian ke-11 merupakan kes 1070 berumur 7 tahun, 1070 berumur 70 tahun, lelaki warga negara Malaysia. Beliau mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dan dirawat di ICU Hospital Chancellor Tuanku Mukhris. Beliau disahkan meninggal dunia pada 22 Mac 2020 jam 9.05 malam. Kes kematian ke-12 merupakan kes 1114 berumur 70 tahun, lelaki warga negara Malaysia. Beliau merupakan jemaah tabligh yang menghadiri perhimpunan di Masjid Jami' Seri Petaling dan dirawat di Hospital Kluang. Beliau disahkan meninggal dunia pada 23 Mac 2020. Kes kematian ke-13 merupakan kes 1006 berumur 49 tahun, lelaki warga negara Malaysia. Beliau merupakan anak kepada kes 1031. Beliau disahkan meninggal dunia pada 23 Mac 2020. Kes kematian ke-14 merupakan kes 595 berumur 51 tahun, perempuan warga negara Malaysia. Beliau merupakan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 dari kluster tabligh dan dirawat di Hospital Miri Sarawak. Beliau disahkan meninggal dunia pada 23 Mac 2020. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa isu kekurangan bekalan PPE iaitu Personal Protective Equipment merupakan satu isu berkaitan dengan COVID-19 yang merentas negara. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa memberi keutamaan kepada aspek keselamatan anggota kesihatan. Oleh itu, pihak Kementerian Kesihatan telah mengambil pelbagai langkah dalam memastikan bekalan PPE yang mencukupi untuk setiap fasilitis Kementerian Kesihatan melalui penyelarasan pembekalan bersama Jabatan Kesihatan Negeri. Kementerian Kesihatan Malaysia juga memantau stok di fasilitis KKM dan memastikan stok adalah dikongsi di antara fasilitis. Sehingga kini, pihak Kementerian Kesihatan telah berjaya memperolehi stok bekalan PPE sebanyak 33 juta unit yang dapat menampung penggunaan di semua fasilitis kesihatan dan akan diedarkan dalam minggu ini. Selain daripada itu, pihak kerajaan juga
telah menerima sumbangan bekalan topeng muka dan PPE daripada pelbagai pihak. Sejumlah 3 juta PPE sedang diagihkan ke fasilitis Kementerian Kesihatan mengikut keperluan. Pihak Kementerian Kesihatan ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak atas sumbangan mereka. Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai untuk berada di rumah sepanjang tempoh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan. Orang ramai perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat dan mengamalkan tahap kebersihan diri yang optimum. Orang ramai juga disarankan untuk menjalankan aktiviti pembersihan persekitaran kediaman dan premis masing-masing termasuk aktiviti disinfeksi. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, sila ajukan. Yes. Daripada saringan kita dah laksanakan lebih kurang 13,000 saringan dan sampel yang diambil 6,700. Daripada 6,700 yang positif ialah 940. Daripada jumlah total yang kita ada hari ini ialah 1,518. Kalau kita kirakan ialah lebih kurang 62%. Kluster paling besar adalah kluster tablik. Yes. Dan kematian juga tertinggi daripada kluster itu. Tapi saringan terhadap yang tablik dan come forward ni adalah seperti biasa. Mungkin adakah mungkin akan mengubah kepada untuk test each and every of them? Kalau boleh, kita sekarang ni tengah dalam usaha untuk mengesan dan juga menggalakkan ahli-ahli tablik, jemaah tablik tampil ke hadapan ke Kementerian Kesihatan, klinik-klinik Kementerian Kesihatan dan hospital supaya kita dapat menjalankan saringan. Kita juga akan bekerjasama dengan pihak PDRM untuk mengesan mereka. Bukan mengesan mereka supaya membawa mereka datang ke hospital ataupun klinik. Jadi yang penting untuk mengesan. Apabila kita dapat mengesan mereka, baru kita akan melaksanakan ujian, iaitu ujian COVID. Kalau positif, akan dimasukkan ke hospital ataupun tempat kuarantin kita. Tetapi kalau negatif, mungkin kita akan lihat bagaimana kita akan mensusuli rawatan mereka, mungkin dalam kuarantin. Now, memang sekarang ni tak ada simptom pun untuk jemaah tablik, kita akan test semua jemaah tablik. Dato', ada dakwaan daripada jemaah tablik sendiri, mereka pergi tak ada apa, jadi kerajaan masih lagi seluruh mana mereka dah pergi berulang-ulang yang sama. Ya. Pada mulanya, memang kalau kita ikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, kita hanya ambil test kalau mereka ada gejala. Kalau tak ada gejala, kita periksa dan kita tak ambil test. Tapi sekarang, hari ini, kita telah setuju untuk ambil test walaupun tak ada gejala. Kalau macam malah dia kata Datuk Seri Pak Itabli dia kata galakkan terutama yang warga asing kan, macam dari yang India datang buat test juga walaupun tablik tanpa risau ditangkap semua. Tapi boleh untuk clarify sama ada jika warga asing datang untuk test COVID ni, adakah mereka perlu membayar atau tak? Kalau warga asing datang untuk klinik Kementerian Kesihatan ataupun hospital untuk penyakit non-COVID, mereka akan dikenakan charge fee yang telah ditetapkan. Tetapi kalau untuk penyakit COVID, sebagaimana kita ada surat berkeliling pada 29 Januari, di mana fee tidak akan dikenakan. Sama ada warga asing yang miskin ataupun kaya sama. Kes yang paling muda ialah yang kes yang pertama yang kita discharge, iaitu daripada Langkawi, gelombang pertama, iaitu rakyat warga negara Cina berumur 4 tahun.
Setakat ni tak ada, alhamdulillah. Hari ni viral dekat Facebook nak kata badan jenazah kena uruskan sendiri. So dan JKM pun tak tunjukkan cara pengendalian dekat Pasir Mas. Ada sedikit selisih faham dari segi pengurusan jenazah. Jadi pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan telah menyusuli dan menyiasat isu ini, dan kita akan perbaiki SOP antara PDRM dan juga pejabat kesihatan daerah. Dr. Sri, just wanted to ask about the supply of mask, face mask and PPE equipment to medical staff. There has been videos on social media showing certain medical staff DIYing their PPE equipment, and some doctors on the ground have claimed that they don't have enough supply of masks. So I just mentioned earlier, we do have enough stock now. I think 3 million stocks already being distributed. The issue is redistribution, because fast-moving hospital, for example, Sungai Buloh, their utilization is very high. That's the reason why now we are going to stock up all the hospitals, make sure that they have enough for their utility over the next couple of weeks. So I don't think there will be an issue, because the mask and the PPE, we have ample stock actually. Datuk, bagi kes kematian 12, 13 dan 14, adakah mereka mempunyai penyakit lain atau yang lain? Ada penyakit lain yang berkaitan dengan kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Kalau kita lihat kes yang kes yang 11, dia ada NCD. Tapi yang ni nanti kita bagikan the details lah, sebab kita punya yang kita ada ialah summary ataupun rumusan ialah kes tersebut. Betul, setakat ni yang video COVID tu berapa doktor ataupun ada tambahan yang meninggal disebabkan video COVID, bukannya ada simptom-simptom lain. Memang semua kes yang kita ada 1518 tu memang telah didiagnose dan dirawat sebagai kes COVID. Mungkin mereka ada contohnya NCD dan sebagainya. Jadi kita tahu kalau umur yang lanjut, contohnya lebih pada 70 tahun ataupun 80 tahun, risikonya tinggi sedikit. Jadi kalau ada NCD ataupun kencing manis, darah tinggi, kalau ada asma, risiko dia lebih tinggi daripada yang kalau banding dengan umur yang lain lah. Ya. Datuk, betul tak ada rakyat Malaysia dekat London yang meninggal sebab COVID? Di London. Di London, kalau dia tak daftar dengan kita tak tahulah kes kita. Tak ada dapat terima. Setakat ni mungkin kita tak dapat terima apa-apa berita dari situ, ya. Kalau di Indonesia sekarang, Presiden Indonesia kata dia orang dah start guna chloroquine, Malaysia ini. Are we also going to adopt the same? Kita dah lama actually guna obat chloroquine untuk rawatan pesakit kita. Daripada hari pertama lagi, antara obat yang kita guna adalah anti-HIV, contohnya lopinavir dengan kitonavir, dan chloroquine ni yang kita guna, memang dia ada anti-inflamasi, berarti anti radang. Jadi bukan kesan untuk merawat COVID, tapi dia anti-inflammatory ataupun anti-inflamasi, ya. Dia membantu, itu lah. Bukan tapi tak merawat, tapi membantu. Dato', there seems to be a confusion in the public between wearing masks, in the public, and because the National Security Council saying there's a need to wear. So could you again clarify whether there is a need? Okay, basically from WHO, that you only need to wear a mask when you have symptoms, for example, or you are taking care of patients, for example, COVID patient, etc. Or the requirements if you have been working in the hospital environment and facing the public. But generally, if there's social distancing is more than enough for not necessary for you to wear a mask. But some of us overdo it. For example, you want to wear it despite the advisory being given. Yeah. So can authorities, arrest you for it for not wearing masks? No, advisory, as I said. Datuk, ada tak kluster lain selain daripada public?
Sekarang ni kluster yang kita tengah mengesan mungkin kluster yang kita rasa baru, tetapi ada kaitan dia. Kalau kita kaji, ada kaitan. Contohnya dia hadir majlis perkahwinan dan ada kehadiran jemaah tabligh kat situ, ataupun dia pergi ke surau ataupun masjid, ada kehadiran tabligh kat situ. So indirectly ada kaitan. So jadi kita susah nak establish link dengan direct link, sebab macam saya katakan, mungkin kita tak kenal siapa yang datang bersama dengan kita di majlis perkahwinan ataupun dalam surau dan masjid. Betul, dalam keadaan demo jumlah kematian semakin meningkat ni, you suggest the government prolong the MCO or for total lockdown? We need to basically to monitor closely, but if you were to look into the fatality ataupun kematian, kalau kematian seluruh dunia, kadar dia ialah 4.5%. Kalau 4.5%, kita hari ini ada lebih pada 1,518 kes. Kalau yang ambil 4.5%, mungkin dalam lebih kurang lingkungan 60 kes dah kita ada. Tapi setakat ni kita ada 14 kes saja. Right? So you ambil kadar global punya kadar lah, 4.5% daripada 1,518. It's not that no need, but we need to enhance our health services, particularly in the management of COVID patient, severely ill patient di ICU. Dan sekarang ni kita tengah maksimalkan ICU kita dengan ventilators, dengan peralatan dan juga kepakaran kita di ICU lah. Jadi kalau kita boleh menjalankan perkhidmatan yang terbaik, insya-Allah kita boleh cuba untuk selamatkan pesakit tersebut. Malaysia ke dalam. Daripada jumlah info yang kata dia minta, kalau boleh government untuk lain itu ada info yang kontrak. So yang kata info tadi banyak kontrak 2 years. So dia orang kata minta boleh serapkan permanent. Kita dalam proses untuk melihat kembali macam bagaimana kita boleh meningkatkan sumber manusia, sama ada nurses, medical officer dan pakar-pakar kita lah. Tapi kalau MO yang fresh MO, kita kena latih mereka dulu, bagi latihan dan sebagainya. Jadi yang penting adalah kita lihat mereka yang ada pengalaman. Contohnya nurses-nurses yang telah bersara, mungkin mereka ada pengalaman. Pakar-pakar kita yang dah bersara ataupun dah berhenti, mereka ada pengalaman, mereka boleh bantu kita lah. Kita dalam proses untuk meningkatkan rekrutmen, dan target kita adalah untuk mencapai 2,000 staf warga untuk membantu warga Kementerian Kesihatan. So you are calling back those who have retired? That's right. 2,000. We are expecting, we are trying our best to reach the numbers 2,000. That is the issue before even we have COVID. There's already issue. We are trying our best to solve the problem with the Public Service Department in terms of permanent post or contract post. So I think this is not a new issue related to COVID, but it is an old issue that we have been fighting for, permanent post for our doctors. Sekarang ni kita dalam proses pendaftaran. Jadi kita nak tahu pengalaman mereka dan di mana mereka berada. Jadi di klinik mana ataupun hospital mana yang dapat menolong Kementerian Kesihatan. So proses itu sedang berjalan. Termasuk NGO. Termasuk juga NGO lah. Ya. Okay, ada soalan ni? Kalau tak ada, terima kasih. Thank you very much. Ya.